masih adakah harapan selamatkan demokrasi? Inisiatif konsolidasi demokrasi diperlukan sebagai vaksin pandemik politik supaya demokrasi baru yang lebih matang dapat berkembang bagi memastikan tidak lagi berlaku pelanggaran, kata Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof. Beliau berpendapat proses konsolidasi atau mempertemukan segala jurang demokrasi antara prinsip dan pelanggaran adalah langkah awal dalam menguruskan krisis politik yang dihadapi oleh Malaysia hari ini. Kalau gencatan politik adalah langkah awalnya, maka konsolidasi demokrasi adalah perinciannya. Sekadar seruan gencatan tanpa apa-apa langkah seterusnya ialah slogan kosong yang tidak menjamin krisis akan berulang, katanya dalam satu kenyataan. Mengaitkan antara menyelamatkan demokrasi dan menyelamatkan nyawa, beliau berpendapat bahawa era pandemik adalah peluang untuk menangani krisis politik. Sedari awal, saya menyatakan bajet ini perlu menjadi bajet dui krisis. Pembentangan bajet adalah ruang untuk mencipta peluang berganjak dari keadaan politik sedia ada kepada cara baharu dan pemikiran baru urusan pemerintahan pasca COVID, ujarnya. Beliau mengimbas kembali ketika Pemerintahan Pakatan Harapan yang cuba memenuhi hasrat anjakan kepada politik baharu dari sudut undang-undang dan kebebasan institusi parlimen serta hak bermaklumat. Ini termasuk hasrat memaknai Islam dalam konteks negara yang penuh kerahmatan jauh dari unsur kebencian. Hasrat tersebut diterjemahkan dalam polisi menggantung akta hasutan, menolak akta berita palsu dan memperkenalkan dasar Islam rahmah dengan peruntukan 10 juta dalam perbelanjaan 2020, jelasnya. Menurut beliau, institusi propaganda seperti JASA yang melibatkan bajet untuk menyolek kecurangan pentadbiran kerajaan telah dihapuskan dan telah menjimatkan purata 23 juta ringgit setiap tahun. JASA dianggap hanya untuk kepentingan propaganda destruktif. Beliau berkata usaha anjakan oleh Pakatan Harapan merupakan aspirasi rakyat yang mahukan demokrasi yang lebih segar supaya negara dapat memacu ke hadapan. Malangnya, hanya 22 bulan berusaha, semuanya terbantut angkara pembelotan yang terancang melibatkan pelanggaran demokrasi yang kini tercedera dan remuk. Merujuk kepada Belanjawan 2021, beliau mengharapkan peruntukan yang menyuntik kesegaran demokrasi tetapi langsung tidak disentuh. Sedangkan tegas beliau, demokrasi adalah jaminan utama terhadap kejayaan teras untuk menyelamatkan nyawa dan kelangsungan kehidupan, saving life and livelihood. Kita tidak boleh selamatkan nyawa tetapi pada waktu yang sama menyekat kebebasan dan hak bermaklumat melalui peruntukan undang-undang yang masih mengekang kebebasan ini seperti akta hasutan dan lain-lain. Kita menjangkakan dalam menangani krisis politik satu peruntukan secara dasarnya yang saya namakan sebagai inisiatif konsolidasi demokrasi IKD perlu diwujudkan, katanya. Beliau berkata ketidaktentuan dan kerapuhan suasana politik akibat pelanggaran pasca Februari 2020 perlu dipulihkan dan diperbaiki sebelum kita bercakap tentang perpaduan nasional atau rekonsiliasi. Terimalah hakikat bahawa krisis politik yang menjadi pandemik masih menular dengan simptom kemerosotan kepercayaan, trust deficit terhadap kerajaan hari ini menjadi semakin meruncing, katanya. Beliau menyarankan penubuhan satu Suruhanjaya konsolidasi demokrasi rentas semua parti untuk membentuk perincian mengenal pasti pelanggaran prinsip demokrasi termasuk perundangan yang terdedah kepada salah guna untuk sekatan hak bersuara. Katanya ini termasuk mempertahankan pilihan raya bebas, kehakiman yang bebas dan mengupayakan masyarakat sivil yang lebih mantap. Konsultasi rakyat, kata Mujahid, adalah untuk keterlibatan mereka didengari demi memperkukuhkan pilihan demokrasi sebagai landasan negara. Menurut Mujahid, kebencian antara kaum dan agama yang berpotensi menjadi alat kebencian dan menjejaskan usaha perpaduan perlu ditangani dengan perundangan khusus menjenayahkan kebencian. Sementara saya setuju tujuan selamatkan nyawa dan kelangsungan kehidupan ini diperlukan, tetapi saya akan menolak jika pemulihan demokrasi yang teruk dilanggar, diabaikan oleh kerajaan dalam bajet ini, tegas Mujahid. Tidak perlu apologetik, batalkan sahaja JASA dan semua NGO propaganda, termasuk mereka yang bersembunyi atau mendapat perlindungan parti-parti politik sambil mempromosi kebencian seperti api dalam sekam.